Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini PDPR kita mulakan dengan perkara tauhid pada muka surat 15. Kita sambung pada tajuk sifat wajib bagi Allah. Baik. Nombor 8 di atas tu kita tengok bawah dia sifat yang ke-11 iaitu dalil sama bagi Allah Taala. Sifat sama iaitu mendengar. Yang ke-12 sifat dalil basar bagi Allah Ta'ala, dalil sifat melihat bagi Allah Ta'ala. Yang ke-13 dalil kalam bagi Allah Ta'ala, dalil berkata-kata bagi Allah Ta'ala. Baik, kita sambung tengok huraiannya. Sekiranya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat sama, basar dan kalam, nescaya tentulah Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, iaitu pekak, tuli dan bisu. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat sama, basar dan kalam, Allah Ta'ala tak bersifat melihat, mendengar dan berkata-kata, tentulah Allah Ta'ala pekak, tuli dan bisu, sedangkan ia merupakan sifat kekurangan. Maka kekurangan bagi Allah Ta'ala itu mustahil. Oleh itu sabitlah Allah Ta'ala bersifat sama, basar dan kalam. Baik, kita tengok. Di sini dihimpunkan 3 sifat ini pada satu dalil kerana sekiranya salah satu daripada sifat ini ternafi, iaitu tertolak ataupun tak ada, akan menjadikan sebab wujud sifat kekurangan pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha sempurna. Yang mempunyai sifat kekurangan adalah hamba kita. Kita ada yang mata tak nampak, ada yang telinga pekak, ada yang mulut bisu. Tetapi bagi Allah Ta'ala, mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat pekak, tuli, bisu. Pekak ni tak dengar. Pekak tak dengar. Kemudian tuli ni pun tak dengar juga. Buta, Allah tak nampak pun tak boleh. Bisu, Allah tak boleh kata-kata. Mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Allah tahu apa yang kita tak tahu. Siapalah kita? Kita adalah makhluk yang mempunyai pandangan terbatas, yang mempunyai pendengaran terbatas, yang mempunyai kata-kata terbatas. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Itu adalah firman Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran penuh dengan kata-kata Allah, firman Allah yang kita tak mampu nak bina satu huruf, satu perkataan pun daripada ayat dalam Al-Quran. Jadi dengan itu Allah Ta'ala maha sempurna dengan kata-katanya. Manusia tak ada apa pun yang sempurna. Maha mendengar. Kita mendengar setakat apa yang kita dengar, jarak berapa meter je. Allah Ta'ala mendengar walaupun Allah Ta'ala berada di langit. Dalam hati kita ni, mengatalah orang dalam hati kita. Menyampah pula aku tengok orang tu ni. Dalam hati kita, Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita. Walaupun kawan sebelah tak tahu apa yang kita kata dalam hati, Allah Ta'ala tahu kata-kata dalam hati kita ini. Itu dia. Kata-kata. Kita tak tahu orang sebelah kata apa. Tapi Allah mendengar kata-kata dia tu. Allah Ta'ala mendengar apa yang tersirat dalam hati dia mengata kita, contohnya. Itu Allah Ta'ala punya sifat. Kita kurang, kita tak tahu. Dalam hati dia cakap apa? Dalam hati kau cakap apa? Apa dalam hati? Kita tak tahu. Adalah, kata kawan dia, adalah. Kita tak tahu, kita tak dapat nak mengagak apa yang dalam hati dia. Kita tak dengar. Kemudian melihat. Kita dapat melihat apa yang ada dalam pandangan mata kita je. Belakang daripada kita ni kita tak nampak. Apa belakang kita? Apa belakang kita? Kita ada cermin. Kita tengok, kat belakang kita ni ada gambar, ada kursi, ada belakang kita ni ada macam-macam, contohnya. Kita tak dapat melihat keseluruhan. Kita dapat melihat dalam keadaan mata yang terbatas pada satu tujuan sahaja. Mata kita nak jaga, mata nak pelihara, jangan tengok maksiat, contohnya. Tolong jaga pandangan mata. Jangan tengok orang seksi-seksi, piwit, kita kata. Jangan. Tolong jaga pandangan mata. Kerana
mata ini akan mendatangkan banyak permasalahan dalam diri kita sendiri. Contohnya dalam solat nanti kita tak boleh khusyuk. Tadi kan jalan-jalan kat bandar ternampak amoy putih melepak. Tengah sembahyang teringat amoy itu tadi. Itu syaitan punya kerja. Jangan pandang. Turunkan pandangan mata supaya ibadat kita lebih sempurna. Baik. Sifat kalam Allah Ta'ala berkata-kata. Kita ni dalam solat sedang berkata-kata dengan Allah Ta'ala dalam solat. Sebab tu dalam solat kita bacaan ni sama. Kita tak ada bacaan lain. Tengah hari ni kita tak ada baca Fatihah. Zuhur tak ada Fatihah. Asar je ada Fatihah. Subuh pun tak ada. Kita tukar-tukar. Tak boleh. Bacaan dalam solat itu sama. Sama ada kita orang Melayu ke, kita orang Cina ke, kita orang bangsa apa, tapi dia Islam. Daripada Imam Makkah ke sampai Imam Madinah ke, sampai Imam Negro ke, sampai Imam Cina ke, sampai Imam Jepun ke, semua bacaan dalam solat itu sama. Dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Kita berkata-kata dengan Allah ketika itu dalam keadaan keterbatasan. Itulah yang kita berkata-kata dengan Allah. Tetapi Allah berkata-kata sangat luas. Sangat luas. Kita berkata-kata dengan Allah, Allah jawab. Tapi kita tak dengar. Kita baca Sami Allahu liman hamidah. Allah jawab. Kita baca Fatihah contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maha pemurah, maha penyayang. Allah tengok kita sembahyang. Allah tengok, Allah jawab. Tetapi Allah tak zahirkan jawapan itu. Allah jawab dengan caranya sendiri. Dia tengok kita sembahyang, lagi kita sembahyang awal waktu, Masya Allah, sukanya dia tengok umat dia ni hamba dia ni, hamba dia sembahyang awal waktu, ya Allah, akan aku bagikan apa yang dimahukan. Kalau kita sembahyang awal waktu, dia akan bagi apa yang kita nak. Tapi kalau kita sembahyang akhir-akhir waktu, dapat juga, tapi lambat lah. Lagi kalau tak sembahyang, tak dapat dia apa yang awak nak. Tetapi ada orang tak sembahyang tapi dia dapat. Pernah tak tengok orang yang dia tak pernah sembahyang pun, dia tak pernah pun, tapi harta dia melimpah ruah. Itu namanya Allah nak bagi, kerana Allah nak tengok dia besok di dalam api neraka. Dialah orang paling hebat dalam api neraka kelak. Kalau orang kedekut lah, kedekut satu, kemudian tak solat tapi hartanya banyak. Tengok orang kafir lah contohnya. Kenapa orang kafir? Orang kafir tu sembahyang dia macam tu je, tak tutup aurat pun. Main bakar-bakar lidi, keluar asap, cucuk sana, cucuk dalam pasu, cucuk dalam pasu sini. Sembahyang kat tepi parit, sembahyang kat sempang, sembahyang depan rumah, kat tepi parit rumah dia kan, sembahyang kan. Tapi Allah Ta'ala bagi dia apa yang dia nak, kerana Allah bagi istidraj. Istidraj iaitu adalah Allah bagi dan bagi dan bagi. Allah tak akan memperingati dia lagi kerana dia orang kafir. Tentulah tempatnya dalam neraka Jahannam. Itu dia. Baik. Firman Allah Ta'ala, kita tengok kat sini dalil nakli bagi sifat sama. Innani ma'akuma asma'u wa ara, dalam surah Taha ayat 46. Artinya, sesungguhnya aku ada bersama-sama kamu, aku mendengar dan melihat segala-galanya. Allah melihat. Allah melihat segala-galanya, apa yang kita ucapkan ataupun yang ada dalam hati kita, atau kita berkata-kata dalam hati, berbisik dalam hati. Baik, muka surat 16. Dalil nakli sifat basar Allah Ta'ala, wallahu basirum bima ta'malun. Dalam surah Al-Hujurat ayat 18, dan Allah maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Allah nampak, Allah tahu apa pun yang awak kerjakan. Tahu, walaupun dalam gelap, apa awak buat. Baik. Dalil nakli sifat kalam Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, surah Nisa ayat 164. Artinya, dan Allah telah berkata-kata kepada Musa, kata-kata secara langsung, tidak ada perantara. Nabi Musa dapat mendengar kata-kata daripada Allah Subhanahu Taala. Baik, saya nak awak hafal dalil nakli sifat sama, basar dan kalam. Kemudian tasmi' hantar kepada saya latihan ini, dan
Saya hendak awak amanah baca dan fahami apa yang telah saya syarahkan tadi. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.